Cubaan seluduk rokok dan minuman keras tumpas dan kita ikuti perincian mengenai ops libas dalam lintas langsung bersama Debbie Amanda Pandan di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Miza. Salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak berjaya mengeksport beberapa komoditi dan hasil ternakan bernilai lebih RM165 juta melibatkan sektor bukan ruminan pada tahun lepas. Menurut Menteri Muda Pembangunan Tanah Adat Dato' Roland Sagah-Wiin, ternakan tersebut termasuk khinzir hidup dan daging khinzir, telur ayam, daging ayam dan sarang burung walit yang menembusi pasaran Singapura, Hong Kong, Indonesia dan Brunei Darussalam. Jelas Datuk Roland, Sarawak berpotensi dalam bidang ini kerana mempunyai kelebihan seperti status penyakit ternakan apabila Sarawak bebas daripada penyakit ternakan seperti penyakit kuku dan mulut dan penyakit African Swine Fever. Ini membolehkan Sarawak mengekspor ternakan atau hasil ternakan ke luar negeri tanpa sekatan sejajar dengan hasrat kerajaan negeri menjadi pengekspor produk makanan menjelang 2030. Untuk mencapai sasaran itu, Datuk Roland menegaskan Sarawak perlu giat dalam pengeluaran agro makanan, termasuk ternakan dan hasil ternakan, bagi meningkatkan taraf ekonomi penternak sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri. Datuk Roland Sagah berkata demikian pada majlis penyerahan input ternakan di Kampung Sarik di Serian. Seramai 27 peserta menerima input projek iaitu bahan binaan untuk kandang ternakan, peralatan termasuk makanan dan ubat-ubatan ternakan yang melibatkan peruntukan berjumlah RM300,000. Pusat Perkhidmatan Ulu Merapok yang sedang dalam pembinaan kini bakal menjadi pemangkin untuk menggerakkan pembangunan di kawasan Ulu Merapok lawas. Timbalan Ketua Menteri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, setakat ini fasa pertama projek berkenaan berjalan lancar dan dijangka siap dalam tempoh 3 bulan lagi. Ini adalah peringkat pertama, phase 1 dan kalau tidak disebabkan oleh MCO ini mungkin kerja-kerja ini sudah hampir siap. Disebabkan oleh MCO, jadi phase 1 ini dijangka akan siap pada bulan Oktober tahun ini. Beliau turut menyatakan perancangan bagi fasa kedua projek sudah dibuat, bagaimanapun perlu penelitian rapi sebelum dilaksanakan. Pusat itu akan memberi peluang kepada penduduk setempat terlibat dalam perniagaan dan perusahaan tempatan khususnya pertanian. Dato' Amar Awang Tengah bercakap kepada media selepas melakukan tinjauan projek tersebut di Ulu Merapok lawas. Projek bernilai RM9.6 juta itu bakal menyediakan prasarana lengkap untuk kemudahan awam seperti klinik, pasar dan gerai selain menawarkan ruang pejabat pelbagai agensi yang akan digunakan secara bersama. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah juga berkesempatan meninjau projek pembinaan kompleks pentadbiran pejabat-pejabat kerajaan negeri daerah lawas yang dijangka siap pada November 2022. Kompleks bernilai RM180 juta setinggi 15 tingkat itu bakal menempatkan pelbagai jabatan dan agensi negeri, antaranya Jabatan Perbendaharaan, Pejabat Residen, Pejabat Daerah, Jabatan Pertanian Daerah Lawas dan lain-lain agensi. Projek pembinaan jalan dari Kampung Medong Leberasau ke Kampung Klit di Dalat yang akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat bakal memberi kemudahan perhubungan jalan raya kepada sebanyak 28 buah kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Dalat. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah yang juga Adun Dalat berkata, projek ini sekaligus memudahkan pelaksanaan penyambungan bekalan elektrik dan air bersih ke kampung-kampung berkenaan. Jelas Datuk Sri Fatimah, projek jalan raya sepanjang 11.5 km yang menelan kos RM44.4 juta ini bakal memberi manfaat kepada lebih 2,000 penduduk di kampung tersebut. Beliau juga memberitahu sebanyak 20 pembentong merentasi sungai-sungai kecil dan 3 jambatan iaitu Jambatan Sungai Leberasau, Jambatan Sungai Peluan dan Jambatan Klit akan dibina.
Justru Datuk Seri Fatimah mahu agensi pelaksana memastikan pelaksanaan projek ini berjalan lancar dan mengikut spesifikasi dan jadual yang ditetapkan. Kita berharap agensi pelaksananya memantau secara konsisten pelaksanaannya. Jangan tunggu sampai projek ini jadi projek sakit. Itu yang kita harapkan. Sebab ini seperti yang saya katakan, kampung ini kampung yang terakhir dalam kawasan N56 yang masih tidak dapat dihubungi menggunakan jalan raya. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas menyampaikan cek pampasan tanah bernilai lebih RM169,000 kepada 23 orang penerima di Kampung Medong, Hulu Dalat. Di Bauk, cubaan menyeludup rokok dan minuman keras bernilai RM238,200 berjaya digagalkan dalam operasi libas semalam. Pegawai pemerintah Batalion 11 Pasukan Gerakan Am Kuching, Superintenden Rosdi Inai mendedahkan daripada serbuan itu seorang lelaki tempatan berusia 39 tahun juga ditahan kerana cubaan memberi suapan RM3,000 kepada anggota bertugas. Dalam operasi itu, sebanyak 513 karton rokok putih, 300 karton rokok kretek dan 412 kotak minuman keras telah ditemukan. Hasil pemeriksaan, tiada dokumen yang sah ditemui berhubung pemilikan barangan rampasan. Superintenden Rosdi Inai dalam kenyataan media turut memberitahu hasil maklumat barangan itu dipercayai diseludup dari negara jiran melalui jalan darat untuk pasaran sekitar Kuching dan Bauk. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Manakala bagi kes cubaan memberi suapan, kes disiasat di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang boleh membawa hukuman denda minimum 5 kali nilai suapan atau penjara 20 tahun jika sabit kesalahan. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.